Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Negara tidak terkecuali untuk menjadi sebuah negara menua ataupun aging society. Bukan hanya di kalangan negara-negara maju seperti China, negara Jepun ataupun United Kingdom, tetapi Malaysia juga sudah ada trend yang jelas bahawa menjelang 2030 kita akan memiliki populasi tua sekitar 15%. Jadi adakah kita sudah bersedia? Adakah skim-skim perlindungan sosial untuk warga emas ni ataupun mereka yang sudah berada dalam kategori pencen ini dilindungi sepenuhnya? Jadi itu yang akan kita bincangkan kerana sudah sampai masanya Malaysia perlu ada satu polisi yang holistik untuk menjamin kesejahteraan warga yang berumur ini dari pelbagai aspek, sama ada dari aspek kewangan mereka, dari aspek kesihatan mereka, dari aspek perlindungan sosial mereka. Jadi untuk melihat perkara ini dengan begitu lebih mendalam, apakah reformasi yang perlu kita lakukan? Adakah skim-skim perlindungan sosial ataupun skim pencen yang sedia ada ini mencukupi atau perlu ada penambahbaikan yang lebih ketara? Di talian melalui Google Meet pada malam ini saya bersama dengan yang berbahagia Dr. Nungsari Ahmad Radhi, penganalisis ekonomi kita. Assalamualaikum Dr. Nungsari, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Ya, isu berkaitan negara menua ataupun aging nation ataupun aging society ini saya rasa sudah pun didebatkan sejak satu dekad yang lalu, Dr. Nungsari, kerana kita tidak kecuali melihat fenomena bahawa di kalangan orang muda kita, walaupun mereka ingin berkahwin tetapi mereka tidak mahu memiliki anak yang ramai kerana mereka tahu kos untuk mendewasakan ataupun membiaya anak-anak mereka amat tinggi pada ketika ini. Begitu juga trend apabila mereka sudah pun pencen, mereka tidak mahu ditanggung oleh kerja-kerja yang berat ataupun tidak lagi stres dengan alam pekerjaan dan sebagainya. Jadi mereka perlu memikirkan apakah sumber pendapatan mereka apabila mereka sudah pun melalui umur pencen. Jadi adakah Malaysia benar-benar bersedia untuk menjadi sebuah negara menua ini, Dr. Nungsari? Assalamualaikum. Ya, sebenarnya kita kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita masih lagi belum ratusan yang berumur 65 ke atas, belumlah tua macam Singapura ataupun di Thailand. Ya. Lebih kurang sama dengan Vietnam dengan tapi kadar peningkatan mereka yang berumur 65 ke atas ni semakin tinggi, hampir seganda sejak 20 tahun, 25 tahun yang lepas. Jadi menjawab soalan tu, kita kena tengok balik kita punya apa skim yang kita ada. Kita ada skim pencen kerajaan, KUAP, kita ada skim KWSP, kita ada skim LTAT, kita ada juga skim persaraan swasta. Keempat jenis skim ketiga itulah akan berdepan dengan masalah apabila mereka yang berumur makin lama makin meningkat. Dan saya rasa KUAP sendiri pun masih belum mencukupi untuk membiayai pencen pegawai awam dengan sepenuhnya, kerana kerajaan masih lagi kena berbelanja daripada belanjawan untuk bayar pencen. KWSP kita tahu, semua orang dah tahu taburannya agak begitu miring kepada begitu ramai mereka yang bekerja di swasta yang memiliki simpanan yang tidak mencukupi. Kalau KWSP sendiri kata pun beberapa ratus saja orang yang bila sampai umur 60 ada 240,000 yang mereka anggapkan sebagai mencukupi. Jadi kita kalau kita tak melakukan sesuatu seperti yang Dr. Najib cakap tadi, sekarang kita akan berdepan dengan masalah tentang golongan mereka yang tua dari 10-20 tahun yang akan datang. Ya, selain daripada kita ingin melihat skim perlindungan warga tua ini berada di lapangan dengan skim-skim yang mungkin boleh kita fikirkan, tetapi apa impaknya dari aspek perbincangan kita pada malam ini apabila kita kurang warga muda ataupun populasi muda kita semakin kurang kerana di kalangan warga kita yang berkahwin tidak mahu memiliki anak yang ramai.
Ataupun apabila kita ingin menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, itu yang kita laungkan sejak 2 dekad yang lalu, kita ingin keluar daripada middle income trap, tetapi kita tidak ada cukup populasi yang besar sekurang-kurangnya untuk menjadi buying power yang sustainable. Jadi bagaimana ini juga perlu difikirkan, kerana apa yang berlaku di China pada ketika ini amat ketara. Mereka begitu risau dengan pasangan di kalangan warga mereka, walaupun mereka sudah dibenarkan memiliki anak lebih daripada 2 tambah 1 pada ketika ini oleh pentadbiran Beijing. Tetapi bagaimana kita boleh belajar bagi negara-negara yang sudah melalui ini supaya tidak melanda ataupun membadai negara kita apabila kita ingin merangka skim-skim perlindungan sosial untuk warga 65 tahun ke atas? Kita punya masalah Nazri ialah kita punya tahap pendapatan secara menyeluruh adalah rendah. Ya, betul. Salah bilangan yang semakin ramai yang tua itu satu hal. Ya. Tapi masalah yang lebih utama ialah kalau kita cakap skim pension ni ialah pekerja dengan majikan dia untuk menyumbang untuk di semasa pension. Jadi kita kena cerita dari segi tahap pendapatan yang tak cukup tinggi di Malaysia ini. Sebab tu kalau kita tengok taburan KWSP pun tak sampai 1% daripada yang berpendapat pemegang akaun menguasai lebih daripada 10% daripada jumlah amount. Jadi kita punya masalah yang sepatutnya kita tekankan ialah bagaimana satu untuk tingkatkan pendapatan secara median menengah yang lebih tinggi. Yang keduanya ialah supaya jenis kegiatan ekonomi itu memberi pulangan lebih kepada buruh berbanding dengan kepada modal. Itu kita punya masalah asas. Dia kita tengok Jepun, nanti kalau Jepun ni dia orang tua, dia dah menjadi masyarakat yang tua, tetapi oleh kerana dari segi taburan makin tua ramai pun, tapi oleh kerana mereka berpendapatan tinggi, maka mereka yang dalam umur tua tu boleh hidup dalam keadaan yang selesa jugalah. Tapi masalah yang lebih runcing di Malaysia pada saya, selain daripada makin lama makin ramai orang tua, ialah tahap pendapatan kita secara umum adalah rendah. Dan itu satu yang kita kena perbaiki. Kalau tidak, kita buat macam mana pun KWSP ataupun LTAT dan sebagainya, tak boleh kita nak perbaiki keadaannya. Ya, mungkin saya nak ambil satu contoh, mungkin Dr. Nosari nak komen. Misalnya di kalangan servicemen kita, anggota pertahanan seperti anggota tentera kita yang mencarum dalam LTIT, tidak kesemua anggota keselamatan kita dalam ATM ini mencarum dan berskim pension, dan ada sebahagian besarnya yang sudah pun habis perkhidmatan, masih muda, 45 tahun, 40 tahun, 15 tahun, 20 tahun selepas mereka berkhidmat, dan mereka kembali kepada pasaran buruh yang tidak mempunyai bekalan kemahiran yang betul-betul untuk mereka menjamin kehidupan mereka. Kalau mereka hidup 80 tahun, 85 tahun, kita boleh bayangkan. Jadi kalau contoh skim-skim seperti LTAT ini, mengapa ia perlu diberikan perhatian serius oleh kerajaan? Ya, betul. LTAT dari kuat pegawai kerajaan, kalau KWSP swasta, LTAT ialah kebanyakan yang bergantung kepadanya ialah yang non-commission officers ni, yang ada kontrak. Ya, dia orang jadi dia orang keluar daripada perkhidmatan dengan mempunyai kemampuan untuk masih lagi boleh bekerja dalam 20 tahun lagi. Ada itu saya rasa LTAT dan Angkatan Tentera dari lama dulu kata ada retirement punya latihan dan sebagainya. Jadi mereka saya rasa tidak sepatutnya berdepan dengan masalah yang orang umur 65 tahun tapi tak cukup duit, tapi dah tua. Ini umur 40, 45 masih lagi boleh bekerja. Jadi macam Nazri cakap tadi, persediaan untuk berdepan dengan habis kontrak kerja itu dengan boleh memasuki pasaran buruh dengan mendapat gaji yang menasabah. Tapi mereka akan masuk dalam pasaran buruh yang pada umumnya memberi gaji yang rendah. Jadi kita cabaran negara ialah untuk mengubah struktur ekonomi supaya kita boleh mewujudkan pekerjaan yang boleh memberi gaji yang lebih. Angkatan Tentera satu daripada kumpulannya, tapi juga remaja sekarang ini yang baru memasuki pasaran buruh pun. Ya, bagi caruman KWSP dan caruman dalam skim perkhidmatan pekerja seperti Perkeso ataupun SOKSO
dan skim-skim yang sedia ada ini, kalau kita lihat secara makronya Dr. Nosari, mungkin hanya sebahagian kecil sahaja. Belum kita bercerita tentang jumlah caruman mereka. Tetapi bagi mereka yang sudah pun bercarum ini, kalau kita melalui badai COVID-19 2 tahun lalu, kita sudah dibenarkan mengeluarkan caruman. Kita tahu begitu ramai yang mengeluarkan caruman apabila dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk menampung perbelanjaan mereka. Jadi bagaimana caruman yang sudah keluar ini boleh ditambah semula, diberikan ataupun tabungan semula. Adakah pihak kerajaan ada memikirkan perkara-perkara sebegini supaya mereka apabila mereka tua, walaupun angka yang diberikan oleh EPF itu amat rendah untuk mereka survive 240,000 itu, tetapi kalau sudah keluar dengan jumlah yang besar ketika 2 tahun ini, kita boleh bayangkan ia akan mengherut lagi angka-angka yang sedia ada, Dr. Nosari. Ya, kalau kita ambil, nanti kita ambil 10,000 je lah. Kalau satu orang yang umur dalam 30 tahun keluarkan 10,000 baru ni, 10,000 simpanan dia telah keluarkan lebih kurang caruman dia sebanyak hampir 2 tahun kan. Kalau kita ambil gaji dia dalam 2,500 macam itu, caruman dia hampir 2 tahun telah dia keluarkan. Dan kalau kita ambil 10,000 tu, kalau dia boleh kerja lagi 30 tahun, dan itu bersamaan dengan hampir 40,000 di penghujungnya nanti. Jadi saya rasa memang sepatutnya diberi perhatian yang khusus untuk, terutamanya untuk mereka yang keluarkan duit kerana mereka memerlukannya yang baru ni. Kerana mereka tak ada kerja, berpendapat hilang kerja dan sebagainya. Kerana kita kena fikir macam mana kita nak khadar balik lagi 30 tahun, lagi 20 tahun untuk mereka yang telah mengeluarkan simpanan ini bersamaan kata 2 tahun kerja ataupun samaan dalam katakan 30,000 melalui dasar fiskal yang memberi mereka, dasar pencukaian yang memberi mereka cukai kredit ke depan ke lagi 20 tahun, lagi 30 tahun supaya kita make up balik apa yang telah mereka keluarkan. Kerana kita tahu mereka keluarkan duit kerana duit sendiri kerana dasar fiskal tidak membenarkan kerajaan untuk memberi duit kepada mereka. Betul. Jadi kerajaan lagi 20 tahun ke depan ni kena macam bayar balik dalam bentuk mungkin tax credit yang dibayar di masa depan supaya duit tu atau sebahagian daripada duit tu mereka dapat balik. Katakan kalau 10,000 jadi 30 lebih ribu lagi 30 tahun, kita duit tu kena bagi balik kat dia orang dalam bentuk pencukaian, kredit pencukaian dan sebagainya. Ya, adakah kita juga perlu lakukan reformasi kepada caruman KWSP ataupun caruman-caruman seperti LTIT, Perkeso dan sebagainya, Dr. Nosari? Ya, ada mereka bincang tentang bagaimana untuk mengadakan dua tahap dua tingkat pencaruman oleh majikan. Itu satu daripada perkara yang telah dibincangkan untuk orang yang dah tua dengan orang yang berpendapatan rendah pada sekian-sekian, maka caruman majikan, contribution majikan kepada pekerja itu lebih. Itu salah satu daripada cara untuk memastikan bahawa mereka yang berpendapatan rendah atau yang berumur dah tua mempunyai simpanan yang munasabah di masa tua mereka. Itu salah satu daripada yang dibincangkan, tapi itu masih lagi belum dilaksanakan. Tapi kita kena, saya duk ulang cerita ni sebab saya duk kata actually kita kena address masalah gaji secara keseluruhannya. Masalah taburan itu satu hal, ada perbezaan antara orang yang gaji banyak dengan gaji tak banyak. Tapi kalau kita dapat tingkatkan yang gaji yang rendah ni lebih, kalau kita tingkat pun katakan 2,000, dia bermakna satu orang tu boleh tambah hampir 2,000, 24,000, dah boleh tambahkan 4,000 caruman dalam setahun. Dan kalau kita compound benda tu untuk 30 tahun, dan kita akan mendapat angka yang lebih baik. Itu satu cara yang jangka panjang, yang kekal boleh menyelesaikan masalah ni. Yang lain kita cuma nak berikan jaringan keselamatan sosial kepada mereka. Itu juga satu yang perlu dipikirkan nanti, kerana selain daripada memperbetulkan sistem pencen semasa kerja, kita juga kena fikir macam mana nak tolong orang yang dah tak kerja dah, yang tua dah, tapi memerlukan bantuan. Itu tak termasuk dalam pencen, masuk dalam cerita
social safety net pula lah. Betul. Itu mereka yang ada ruang untuk mencarum dalam sektor pekerjaan yang formal. Bagi mereka yang berada dalam ekonomi yang tidak formal, bagaimana Dr. Nusari? Oh, itu soalan yang sangat susah kerana saya tengok angka bila saya tengok dalam beberapa bulan yang lepas, hampir berapa? 2 dekat 3 juta orang bekerja dalam sektor yang bukan formal langsung, yang langsung tak ada EPF, tak ada benda. Jadi satu usaha yang telah dibuat untuk memformalkan mereka, dengan itu KWSP telah buat untuk membolehkan mereka mencarum, misalnya suri rumah misalnya baru ni telah dikatakan untuk membolehkan mereka mencarum. Itu satu daripadanya. Tapi saya rasa untuk anticipate benda tu ke depan, selain daripada nak formalisekan sektor yang bukan formal dan memaksa semua orang majikan untuk memberi sumbangan kepada pekerja mereka. Sekarang ni bawah 5 orang pekerja tak payah caruman, tak payah ada tak payah minimum wage, tak payah caruman. Ya. Jadi kita kena fikir pelan-pelan macam mana untuk address masalah orang yang di luar pada sektor formal ini, dan di masa depan kita kena tengok bagaimana social safety net untuk memastikan maknanya dasar fiskal pun kena berubah, allocation. Sebab tu allocation tagihan perbelanjaan kerajaan itu kena tengok semula secara yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahawa di mana kerajaan belanja akan berubah, kerana keperluan di masa depan akan juga berubah pada sekarang. Dr. Nusari, ada korelasi tidak antara cadangan untuk melanjutkan umur persaraan daripada yang kalau kerajaan sekarang 65 tahun boleh ditambah lagi mungkin menjadi 68 ke 70 tahun, ataupun sektor swasta pun begitu. Jadi ada tak korelasi menambah jumlah tahun mereka bekerja dengan jaringan caruman ataupun jaringan keselamatan sosial yang mungkin itu sebenarnya perlu ditambah baik, selain daripada jumlah pendapatan bulanan isi rumah yang perlu ditambah baik. Mungkin dalam masa terdekat ini agak sukar kerana keadaan ekonomi, tetapi polisi-polisi jangka sederhana dan jangka masa panjang, Dr. Nusari. Ya, kita memang cabaran untuk kependudukan yang makin tua ialah bilangan mereka yang bekerja untuk support bilangan mereka yang dah tak kerja semakin kurang. Jadi kalau kita melanjutkan tempoh atau pencen tak kerja, dia membantu dari segi itulah, dia membantu dari segi dia tidak mengurangkan orang yang bekerja untuk menyumbangkan daripada dana itu untuk membantu orang yang dah tak bekerja. Dan pada masa yang sama dia juga boleh mengurangkan tekanan untuk perbelanjaan social safety net untuk mereka yang telah tua. Tapi kalau kita benarkan begitu secara umum, ni kita berdepan dengan masalah produktiviti pula lah. Kan? Kalau kita orang 70 tahun kerja, saya pun 63 tahun, saya rasanya tak larat nak kerja. Kalau kerja sampai 70 tahun. Jadi masalah produktiviti dan masalah kesannya kepada majikan dan juga firma akan menjadi satu masalah lain. So ada imbangan antara melanjutkan itu dan mengurangkan tekanan kepada perbelanjaan dan juga produktiviti keseluruhannya. Dari model-model yang Dr. Nusari lihat yang sudah pun dilakukan di United Kingdom, di Korea ataupun di Jepun ataupun di misalnya di New Zealand dan juga Australia, apakah model yang perlu diberikan perhatian oleh Malaysia pada ketika ini melihat acuan yang kita bincangkan tadi, Dr. Nusari? Sebab negara-negara yang Nazri sebut tadi tu, Australia, New Zealand, United Kingdom, mereka mempunyai dasar yang pro pekerja sudah sekian lama. Kita punya masalah ni, kita punya dasar agak lama ni tak berapa nak pekerja. Jadi macam pada saya lah, misalnya membenarkan duit caruman dikeluarkan baru ni sampai 140 bilion, 150 bilion. Walaupun saya faham kenapa orang nak mengeluarkannya, ialah satu benda yang menjejaskan pekerja. Jadi negara-negara yang Nazri sebut tadi ada negara yang pendapatan dia tinggi, negara-negara yang punya per capita income yang tinggi. Sebab tu dia boleh melakukan
uh, skema pension satu dan juga mempunyai jaringan keselamatan sosial yang baik untuk rakyat dia. Jadi kita kena fikir secara dengan ni macam mana nak tingkatkan pendapatan dan juga pada masa yang sama untuk mengubah cara kerajaan membelanjakan belanjaan kerajaan, kena support orang yang perlu support dari segi manusia, pekerja, orang tua, orang yang kurang upaya dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat apabila mereka sudah warga emas 65 tahun ke atas ataupun 60 tahun ke atas ini, mereka antara prioriti mereka adalah pendapatan adalah untuk makanan, itu yang pertama. Yang keduanya pastinya risiko kesihatan yang akan melindungi apabila mereka sakit kronik dan sebagainya. Ketiganya penjagaan selepas mereka melalui tahap kesihatan yang kritikal itu. Jadi kalau apa yang kita bincangkan ini merupakan satu pelaburan yang besar kalau kita tidak memberikan satu mitigasi awal. Kalau rakyat kita sihat macam negara-negara yang maju, pastinya kos yang akan ditampung oleh sektor kesihatan akan berkurang apabila rakyat mereka sihat. Dan apabila mereka boleh bekerja lagi, sekurang-kurangnya kerja-kerja yang ringan itu mereka boleh mendapatkan pendapatan tambahan, dalam masa yang sama mereka tidak akan ada sakit kronik dan sebagainya. Bagaimana sistem-sistem yang mapat ini perlu kita reka sekarang ni, Dr. Nusari? Baik, itu dari segi kesihatan, dari segi perbelanjaan awam kerajaan untuk kesihatan, kita kena puji kerana perbelanjaan itu dan penekanan itu ada. Tinggal lagi saya rasa gaya hidup orang Malaysia ni tak jaga kesihatan awal dan dia akan menimbulkan tekanan untuk kesihatan dan perbelanjaan kesihatan di masa dia tua nanti. Tapi balik kepada soal menyediakan dasar dan juga resources daripada sekarang untuk buat macam Nazri cakap tadi, kemungkinan itu bukan kemungkinan, ianya akan berlaku. Cuma kita nak kena buat sekarang ni, nak tahu banyak mana nak buat dan bagaimana nak buat. Adakah ia akan berlaku? Ianya akan berlaku dari segi permintaan, tuntutan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang Nazri cakap tadi dari segi kesihatan, perumahan dan sebagainya. Singapura misalnya telah melepaskan, Singapura mempunyai bilangan orang tua lebih dari 2 kali ganda Malaysia. Mereka sebenarnya telah membenarkan warga yang tua untuk bekerja, untuk mengurangkan tekanannya. Tapi Singapura adalah sebuah negara yang kaya, yang CPF dia kaya, negara dia kaya, dia boleh belanja. Jepun pun sama. Jadi masalah ratusan orang tua itu adalah masalah yang sekunder kepada masalah pendapatan. Dan Singapura negara yang tua, Jepun negara yang tua. Tapi pendapatan dia tinggi, dia boleh handle. Banyakkan negara Eropah pun sebegitu. Jadi kita kena selesai, kalau nak tanya saja, masalah yang lebih utama ialah masalah dua. Satu, nak tingkatkan pendapatan keseluruhannya. Dua, ialah untuk mengagihkan sumber-sumber dalam kerajaan untuk berdepan dengan masalah ini. Ya, mungkin akhir sekali, Dr. Nusari, saya berkesempatan 3 hari lalu bersama rakan-rakan Esrawani berkampung di PPR Kampung Muhibah di Bukit Jalil. Ini merupakan responden yang dilakukan oleh Prof. Madya Dr. Yusof Syahari dan rakan-rakan pakar ekonomi kita di Universiti Putra Malaysia. Mereka mencerap bagaimana kelompok yang tinggal di PPR ini meniti titian ekonomi mereka ketika waktu pandemik, ketika melalui transisi endemik dan juga dengan keadaan ekonomi yang tinggi dan inflasi ini. Saya sempat menemu seorang ibu tunggal, Puan Maznah, bekas masih berkhidmat dengan kerajaan, terpaksa menjaga 2 orang ibu bapanya yang bedridden, yang seorangnya mendapat bantuan daripada Bantuan Mal dan beliau mengambil cuti tanpa gaji sekarang ini dah 6 bulan, terpaksa menjaga 2 orang cucu, anaknya hanya menjadi security guard. Jadi saya tak boleh bayangkan bagaimana sistem-sistem yang sedia ada ini boleh menerjah kehidupan kelompok-kelompok yang begini. Dahlah mereka tidak ada pilihan, paksa mengambil cuti tanpa gaji. Sebelum ini ambil cuti separuh gaji, dah tak mampu dah. Tak ada orang boleh jaga ibu bapanya. Dan kita lihat beliau seolah-olah pasrah dengan sumbangan RM500 dari anak beliau dan Baitul Mal RM500 untuk bapa beliau yang bedridden itu. Jadi ini sebagai contoh yang real di bawah sana, Dr. Nusari. Ya, kalau kita tak jaga nanti, kita akan berdepan dengan satu generasi underclass di Malaysia ni.
yang di PPR semua, maknanya bukan saja yang mak bapak yang tua, tetapi generasi muda yang hidup dalam keadaan seperti itu, mereka kita tak akan dapat melihat social upward mobility yang Betul. kita lihat dulu. Kita akan lihat bahawa sekelompok ini akan terperangkap di situ. Budak-budak muda dia sekolah, dari segi upward mobility dia tak akan ada. Jadi kita kena fikir secara yang ibu dengan ibu tunggal, ibu dengan anak, kanak-kanak dan sebagainya. Kerana permasalahan yang berdepan dengan populasi kita ini telah berubah jauh dengan banyak, tetapi penekanan dasar dan juga agihan sumber yang dibelanjakan itu masih lagi tidak berubah. Saya tahu apa yang Nazri tengok itu. Maknanya saya tengok budak-budak ni 3, 4 tahun, 5, 6 tahun, 7, 8, 9 tahun, 10 tahun. Kita rasa macam kesian. Sebab kita tahu masa depan dia susah. Dan ni kalau kita tak lakukan intervention yang secara yang lebih jelas. Ya, pastinya mereka ini dalam kelompok miskin tegar di Bandaraya Kuala Lumpur, berpendapatan di bawah 3,500. Kalau benchmarknya 6,000, mereka lagi jauh ke bawah, tak sampai 2,000 pun. Dan dia nampak macam tak berkemungkinan untuk ada kenaikan upward mobility. Nah, itu yang sedih. Ya, dia macam rantaian vicious cycle yang berlarutan. Okey, terima kasih Dr. Nosari atas pencerahan dan perkongsian kita pada malam ini. Mungkin kita ada program sesi follow up untuk program ini. Itu tadi Imbau Bergaya Dr. Nosari Ahmad Radhi, pakar ekonomi kita. Kita melihat dari aspek penambahbaikan skim pencen ataupun persaraan pada warga tua. Sekian saja agenda awal ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.